Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 23 November 2022. Kita mulakan laporan berita petang ini dengan satu pertemuan antara pimpinan tertinggi Perikatan Nasional dan Barisan Nasional pada pukul 3 petang tadi di Hotel St. Regis, Kuala Lumpur. Menurut sumber, perjumpaan itu diadakan hasil persetujuan mesyuarat Dewan Tertinggi BN semalam. Bagaimanapun, pengerusinya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak menyertai pertemuan terbabit. Namun sehingga kini isi pertemuan tersebut masih belum diketahui. Isnin lalu, BN mengadakan perjumpaan dengan Pakatan Harapan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Hotel Sri Pacific. Pagi tadi, Zahid Hamidi bersama Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan serta Setiausaha Agung BN, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadzuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Istana Negara. Dalam pada itu, Presiden MIC Datuk Seri S. Vigneswaran mengesahkan Zahid Hamidi telah menghantar surat kepada Istana Negara menyatakan sokongan ahli Parlimen BN kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Menurutnya, Zahid menghantar surat tersebut selepas 10 ahli Parlimen BN menarik balik sokongan mereka kepada Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Sebelum ini, Sri Paduka Baginda telah menitahkan agar 30 ahli Parlimen Barisan Nasional mesti mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan yang bakal dilaksanakan. Satu mesyuarat khas Majlis Raja-Raja diadakan esok bagi membincangkan pelantikan Perdana Menteri ke-10 ekoran keputusan Parlimen tergantung selepas pilihan raya umum ke-15 19 November lalu. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadli Syamsuddin berkata, mesyuarat itu dijadualkan diadakan di Istana Negara. Katanya perbincangan khas ini bertujuan untuk Sri Paduka mendapat pandangan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu bagi Baginda membuat keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan negara dan rakyat. Tambahnya lagi, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadzuddin Al-Mustafa Bilal Shah menyeru seluruh rakyat agar terus beristiqamah dan bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan baharu selesai. Titah Yang di-Pertuan Agong, masa depan negara, tumpahnya darah kita adalah terlalu berharga dan wajar direncanakan dengan penuh cermat serta teliti. Al-Sultan Abdullah bertitah memandangkan rakyat telah membuat keputusan memilih wakil mereka pada PRU 15 lalu, maka terserah kepada pemimpin yang terpilih untuk mencari jalan penyelesaian terhadap kemelut yang tercetus. Semalam, Sri Paduka Baginda menitahkan Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menghadap pada pukul 4.30 petang semalam. Anwar ketika bercakap kepada pemberita sejurus selepas menghadap Sri Paduka memberitahu Yang di-Pertuan Agong memberikan tempoh masa untuk gabungan parti mewujudkan kerajaan perpaduan. Kita ke berita seterusnya. Seorang lelaki ditahan selepas memuat naik kandungan berunsur ancaman terhadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadzuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Muhammad mengesahkan penahanan lelaki berusia 30-an selepas suspek memuat naik kandungan berunsur ugutan dengan foto Yang di-Pertuan Agong. Arjunaidi akan mengeluarkan kenyataan selepas selesai proses reman terhadap kes berkenaan. Tindakan lelaki yang menggunakan akaun Instagram Wilcor87 mengundang kemarahan orang awam, menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap pemilik akaun berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan hari Khamis 24 November sebagai hari penamaan calon bagi Pilihan Raya Umum ke-15 bagi Parlimen Padang Serai dan Dewan Undangan Negeri Tioman. Setiausaha SPR Ikmaluddin Ishak dalam kenyataannya berkata, pusat penamaan calon akan dibuka pada pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi untuk penyerahan kertas pencalonan. Menurut beliau, pusat penamaan calon bagi kerusi Parlimen Padang Serai adalah di Dewan Kompleks Sukan Kulim High-Tech Kulim, Kedah, manakala bagi Dun Tioman di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah Romping, Pahang. Menurutnya, calon sah yang telah dinamakan pada 5 November lalu juga dikehendaki hadir ke pusat berkenaan setelah SPR menetapkan pengundian PRU 15 bagi kerusi Parlimen Padang Serai dan Dun Tioman ditunda kepada 7 Disember ini. Menawan kan? Wow, menariknya. Ah!
Menariknya! Jom ajak rakan-rakan mendaftar IWK e-Bill menggunakan ID keahlian anda. Jangan lupa bayar bil IWK anda. Anda akan dapat mesej pengesahan bagi pendaftaran rakan anda. Layari iwk.com.my untuk maklumat lanjut. Tunggu apa lagi? IWK e-Builder. Kita kembali lagi. Polis membuka kertas siasatan bagi mengenal pasti pihak yang terlibat menyebarkan berita palsu kononnya berlaku kekecohan dan perhimpunan di Pejabat UMNO Lenggong. Dakwaan tular menerusi aplikasi TikTok itu dipercayai disebarkan selepas Datuk Seri Saarani Mohamad mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Perak kemarin. Khabar angin itu juga menyebut ahli akar undi UMNO menolak kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan negeri di Perak. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, berita tular itu tidak benar dan sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Menurutnya, sebagai langkah berjaga-jaga sekaligus memastikan keadaan di Perak kekal aman dalam tempoh pasca PRU 15, sebanyak 15 sekatan jalan raya telah didirikan sejak semalam. Kegiatan mengedar dadah oleh sekumpulan 7 individu termasuk seorang wanita sejak 4 bulan lalu di sekitar daerah ini terhenti apabila berjaya dicekup polis semalam. Kesemua suspek berusia 26 hingga 40 tahun itu ditahan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik GSJ Kontizen Perak di kawasan Sunway City dekat Tambun pada pukul 1 pagi tadi. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, serbuan pertama di hadapan sebuah rumah pada mulanya berjaya menahan 3 lelaki berusia 35 hingga 45 tahun. Katanya pemeriksaan di dalam kereta telah membawa penemuan 10,190 kg dadah jenis metafetamin yang dianggarkan bernilai RM713,000. Menurutnya, semakan rekod kesalahan lampau mendapati 4 suspek juga mempunyai rekod lampau bersabit kes dadah dan jenayah. Ujarnya dadah yang dirampas ini disyaki diedarkan di kawasan Ipoh dan boleh digunakan oleh 20,000 penagih. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kita ke berita luar negara. Badan Meteorologi Kajian Iklim dan Geofizik BMKG Indonesia merekodkan lebih 145 gempa susulan di Cianjur di Jawa Barat sejak kemarin dan menganggar aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan hanya akan reda dalam tempoh 4 hari lagi. Ketua BMKG Diwakorita Karnawati berkata, perkembangan seismik di kawasan berkenaan tidak membimbangkan kerana aktiviti gegaran tersebut dilihat semakin lemah, namun penduduk masih perlu berjaga-jaga ekoran cuaca hujan yang boleh menyebabkan tanah runtuh. Dwi Korita turut menjelaskan gempa bumi di Cianjur berlaku dalam kitaran 20 tahun sekali dan kali terakhir kawasan itu digegarkan oleh gempa bumi besar adalah pada tahun 1982 dan tahun 2000. Isnin lalu, gempa bumi kuat berukuran 5.6 skala Richter menggegarkan wilayah Cianjur, Jawa Barat dan angka kematian dilaporkan meningkat kepada 268 orang sejak semalam. Semalam, Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB mengesahkan seramai 58,362 penduduk di lebih 12 daerah kehilangan tempat tinggal selepas hampir 22,198 unit kediaman musnah akibat bencana itu. Sekurang-kurangnya 38 orang maut dan 2 lagi cedera dalam kebakaran besar di sebuah kilang mengendalikan kimia dan barangan industri yang terletak di Bandar Ayang, Tengah China. Kebakaran berlaku di kilang syarikat Kazinda Trading Co Limited bermula pada pukul 4.30 petang semalam dan pasukan bomba mengerahkan sebanyak 63 jentera ke tempat kejadian. 2 mangsa masih dilaporkan hilang dalam kejadian tersebut dan pasukan penyelamat giat melakukan operasi mencari serta menyelamat. Sementara itu, pegawai tempatan memaklumkan siasatan awal mendapati kebakaran tersebut berpunca oleh kimpalan elektrik yang tidak mengikut piawaian dan seperti disengajakan. Menawan kan? Wow, menariknya. Ah!
Ya! Jom ajak rakan-rakan mendaftar IWK e-Bill menggunakan ID keahlian anda. Jangan lupa bayar bil IWK anda. Anda akan dapat mesej pengesahan bagi pendaftaran rakan anda. Layari iwk.com.my untuk maklumat lanjut. Tunggu apa lagi? IWK e-Bill je. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Kita teruskan ke berita ekonomi. Reserve Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah 7.5 bilion AS dolar pada 15 November 2022, meningkat berbanding 105.2 bilion AS dolar pada 31 Oktober 2022. Bank Pusat itu dalam kenyataan berkata, paras Reserve memadai untuk membiayai 5.2 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 1 kali jumlah hutang luar negara jangka pendek. Katanya komponen utama Reserve Antarabangsa adalah Reserve Mata Wang Asing, kedudukan Reserve Tabung Kewangan Antarabangsa, hak pengeluaran khas, emas dan aset Reserve lain. Menurut BNM, modal dan liability terdiri daripada modal berbayar RM100 juta, reserve mata wang dalam edaran, deposit oleh institusi kewangan, deposit kerajaan persekutuan, deposit lain. Di tengah-tengah cabaran operasi, Sime Darby Plantation SDB Berhad menjangkakan pengeluaran buah tandan segarnya BTS akan lebih rendah pada tahun 2022 berbanding tahun sebelumnya. Manakala harga minyak sawit mentah pula mula pulih. Bagi 9 bulan pertama sehingga September 2022, SDP mencatatkan keuntungan bersih RM1.93 bilion dengan peningkatan 8% tahun ke tahun. Manakala hasil berikutnya meningkat 16.85% tahun ke tahun kepada RM15.36 bilion. Sementara itu, perniagaan hiliran SDP Sime Darby Oils telah mencatatkan peningkatan ketara dalam keuntungan sebelum faedah dan cukai kepada RM337 juta, meningkat daripada RM6 juta pada suku ketiga tahun kewangan 2021. Tambahan lagi, operasi Asia Pasifik Sime Darby Oils mencatatkan margin dagangan yang lebih tinggi pada suku itu, yang mengurangkan jumlah jualan keseluruhan dan margin lebih rendah dalam operasi di Eropah. Arab Saudi mencipta kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia apabila berjaya menewaskan Argentina 2-1 pada perlawanan pembukaan kumpulan C malam semalam. Arab Saudi yang menduduki ranking ke-51 dunia pada mulanya ketinggalan menerusi sepakan penalti Lionel Messi pada minit ke-10. Namun Al-Shari berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-48. 5 minit kemudian, penyokong Arab Saudi melonjak kegembiraan apabila sepakan lencong Al-Dawsari dari luar kotak penalti menerjah masuk ke gawang Argentina. Mendahului 2 gol, pemain Arab Saudi seterusnya dilihat bertahan sehingga wisil penamat ditiupkan untuk mengesahkan kemenangan bersejarah selepas berjaya meleburkan rekod 37 perlawanan tanpa kalah. Argentina sebelum ini, sementara itu dalam kumpulan D, pasukan Denmark dan Tunisia seri 0-0, kumpulan C, Meksiko dan Poland juga seri tanpa jaringan dan kumpulan D menyaksikan pasukan Perancis menang 4-1 ke atas Australia. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 24 November 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera.